Tuan-tuan, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan juga diri saya sendiri untuk kita mempersiapkan diri kita supaya apa? Supaya kita ini tak berat untuk beramal dalam bulan Ramadan ini. Bercakap tentang persediaan, dia bukan dimulakan pada satu Ramadan. Dia mesti dimulakan at least pada bulan yang besar, yakni Rajab, Sya'ban. Yang pertama, mestilah kita ini menjaga kesihatan diri kita. Ini yang pertama. Kerana untuk meraih Ramadan, mestilah kita sampai pada bulan Ramadan. Berapa ramai orang yang nak sampai dalam bulan Ramadan tetapi tak sampai-sampai, meninggal. Kita mengenai ajal bukan di bawah kuasa kita, tetapi dengan kemampuan kita, iaitu dengan kita menjaga kesihatan diri kita. Ini yang pertama. Dan dalam kita pula menghadapi wabak COVID-19 ini, Allahu Rabbi, peratusan untuk kita sampai ke Ramadan itu possibility-nya, berkemungkinan atau tak itu tinggi. Kenapa? Kerana kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin boleh membawa wabak pada kita. Dan di sinilah kita kena patuhi kepada SOP. Kita jaga kita. Dan yang kedua, mestilah kita mempersiapkan diri dengan hukum berkaitan amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Terutamanya hukum berdua, hukum berpuasa. Mulai sekarang, kalau kata Ustaz, tak sempat lah Ustaz nak masuk kelas-kelas pengajian di Masjid Ibn Abbas ni. Tak sempat. Masjid Ibn Abbas ni saya rasa dia buat live. Dan dia buat live di Facebook lah setiap kali kuliah ke apa kan. Jadi rujuklah Facebook page, rujuklah YouTube dan sebagainya. Belajarlah daripada sekarang. Kenapa? Setiap amalan itu mestilah dengan ilmu, bukan dengan taklid. Dengan taklid dengan makna ikut-ikutan. Oh, tengok orang buat macam ni, betul lah ni macam ni. Tak semestinya pada diri seseorang yang betul itu betul. Dengan ilmu barulah dia membuahkan amal. Dan tanpa amal juga dia tidak menjadikan ilmu itu sebagai hasilnya. Al-ilmu bila syajar, al-ilmu bila amal, kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amalan seperti sebatang pokok yang tiada buah. Tuan-tuan yang mulia, semaklah balik hukum-hukum berkaitan tentang rukun puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, amalan-amalan sunnah dalam kita berpuasa, amalan-amalan sunnah seharian dalam Ramadan. Semaklah balik yang berkaitan tentang perkara-perkara tersebut. Yang ketiga, mestilah kita melazimi amalan sunnah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan sunnah ini merupakan pelengkap bagi amalan yang wajib. Dan ianya adalah satu bunga bagi mengindahkan pahala-pahala bagi ibadah yang wajib. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Dan amalan sunat yang paling dituntut untuk kita belajar daripada sekarang, dan kita masuk dalam Ramadan ini kita clear kan, orang kata clear kan, adalah membaca Al-Quran. Orang yang mahir membaca Al-Quran lebih baik daripada orang yatata'ta' dalam Al-Quran. Yatata'ta' kata Nabi, falahu ajran, bagi mereka dua pahala. Pertama, orang yang tak lancar baca Quran ini,
dia akan dapat pahala baca Quran. Yang kedua, dia akan dapat pahala usahanya dia dalam membaca Al-Quran walaupun tak lancar. Namun bagi orang mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara, akan bersama dengan para malaikat yang mulia di syurga. Tuan-tuan, kita nak yang mana? Kita nak kekal dalam keadaan sekarang ke, ataupun kita nak pahala ganjaran dalam Ramadan nanti, ganjaran seperti itu. Jadi mahirkanlah Al-Quran. Target ilmu-ilmu adat dalam Al-Quran seperti ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu penting. Walaupun suara tak sedap tang mana pun, bacalah dengan bertajwid. Dan semaklah balik adab-adab kita dengan Al-Quran. Kitab yang paling sesuai dalam kita melihat adab-adab dalam Al-Quran, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dalam tu menceritakan banyak perkara kita nak hormat Quran bagaimana. Dan Al-Quran ini dia merupakan syafaat bagi orang yang sentiasa membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akan Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi orang yang bersahabat dengannya. Kalau kita di dunia ini, pagi-pagi lagi kita buka grup WhatsApp, tanya apa khabar sahabat-sahabat semua. Sekarang ni tak payah tulis, pakai stiker je, apa khabar sahabat. Senang kan? Itu bagaimana kita dengan sahabat kita di dunia. Dan sahabat kita di dunia ini belum tentu lagi boleh menjadi syafaat kita di hari akhirat. Tapi bagaimana kalau pagi-pagi itu dah buka muda Al-Quran, dah mula buka Al-Quran. Maknanya kita jadikan Al-Quran sahabat kita. InsyaAllah Quran pun akan mengaku ini sahabat, dan aku akan beri syafaat kepadanya di hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya tahu kadang-kadang kita ni sekadar orang awam, orang-orang yang merasakan orang nak baca Quran ni berat ni, ni tak kena, ni tak kena. Jadi bergurulah. Dalam Ramadan kita amalkan satu aktiviti yang baik, tadarus Ramadan. Tak semestinya kita mulakan dalam Ramadan, mulakan sekarang tak apa, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, itulah ibadah sunat yang besar, yang mana Nabi SAW sangat menuntut umat dia untuk sentiasa mendampingi Al-Quran. Yang keempat, kita mestilah menanamkan keazaman dengan penuh tekad untuk kita beribadah dalam Ramadan, dan mulakan diri dengan azam kita itu, dengan usaha kita itu, dengan kita mendekatkan diri dengan masjid. Kalau kita tengok daripada bacaan jemaah lah, ada yang ramai dalam bulan Ramadan, sehingga kan setengah masjid tu, daripada tak cukup airconnya tambah aircon, daripada tak cukup kipasnya tambah kipas, tak cukup kapet tambah kapet. Tapi Ramadan itu tidak membawa kesannya kepada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Kerana pada bulan Ramadan sahaja kita mendekatkan diri dengan masjid. Sekarang ini banyak orang duk cakap, takutlah nak pergi masjid sekarang ni pula, apa nama, Omicron. Ya tu. Sehingga kan di Selangor tak boleh solat jemaah kalau tak digedus kan sekarang ni. Jadi itu adalah arahan, tapi usaha kena ada. Walaupun kita tak digedus, carilah masjid-masjid yang lain sekitar wilayah dan juga negeri sekitar, yang sepadan lah kan. Baik tuan-tuan, saya nak cerita bahawasanya dengan keazaman, Allah sebut di dalam Al-Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setiap tawakal itu
serahkan diri kepada Allah mesti bermula dengan keazaman. Keazaman dengan maksud usaha. Yang kelima adalah berdoa. Amalan doa ini amalan yang sangat-sangat hebat, tuan-tuan. Kerana dengan doa inilah satu simbolik yang kita dekat dengan Allah. Kenapa? Itu sebab apa takrif solat? Takrif solat hiya doa. Solat kita ni doa. Itu sebab dalam solat kita banyak doa-doa yang kita baca. Dalam Al-Fatihah, bacaan yang wajib dalam solat. Kalau kita mengerti bacaan Al-Fatihah, penghujung ayat-ayat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang mana engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai, waladhdallin. Bacaan yang wajib dalam solat itu ada doa. Dan antara doa yang dituntut dalam kita bersedia untuk Ramadan, terutamanya kita dalam bulan Rajab, Sya'ban, dan kita akan memasuki fasa Ramadan, iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada dengan satu bacaan yang lain, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan hadis ini, doa ini terkandung dalam hadis, walaupun hadis itu isnaduhu dhaif, disanadkan dhaif, namun ianya boleh sebagai amalan dan bukan hujjah. Tuan-tuan, apa maksud doa ini? Ya Allah, berkatikanlah kami dalam bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Pendek saja doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hafal. Setiap kali solat baca. Kenapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa menentukan untuk kita sampai ke tidak pada Ramadan. Dan bukan sampai dalam bulan Ramadan saja, tetapi Allah berkati kita di dalam bulan Rajab dan Sya'ban dengan maksud kita mempertingkatkan amalan kita. Hidup kita berkat, senang dalam bulan Ramadan nanti untuk kita beramal. Seterusnya, amalan yang power sebelum kita menghadap Ramadan, yaitu bangun malam. Qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam buat apa Ustaz? Kencing kan? Tak. Kalau nak kencing tu, selitkanlah dengan salat. Sebenarnya orang kencing malam ni, Allah dah jentik dah diri dia tu. Nak ataupun tak nak saja. Kalau orang boleh bangun untuk kencing, maknanya sebenarnya dia boleh bangun untuk salat malam. Okey, apa yang penting yang kita kena faham dalam solat malam? Solat malam dengan maksud kita solat pada pertengahan malam, 2/3 malam, dengan mana adanya solat tahajud. Solat tahajud. Adanya solat yang lain yang mengikuti solat tahajud. Dan solat witir, kalau kita buat lagi malam boleh buat juga. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dengan solat malam ini yang disunatkan kepada kamu, an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga asa rabbuka, semoga kamu ini diberikan oleh Tuhan kamu tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Jadi orang yang solat malam, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkannya di tempat yang tinggi dan terpuji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Ramadan
Nabi menyeru dua amalan yang mana akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Pertama, berpuasa. Nabi sebut man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam dalam Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dengan penuh pengharapan bahwasanya Allah akan mengampunkan dosanya, akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Jadi amalan dalam Ramadan yang mana Nabi sebut ganjaran yang besar ini mulalah daripada sekarang. Bagaimana kita nak bangun pada malam hari kalau kita tak ada niat yang baik untuk bangun? Itu utama. Mesti niat. Niat nak bangun. Niat nak bangun disusuli dengan amalan tu. Amalan tu apa? Yang keduanya berdoa, ya Allah, moga-moga engkau bangunkan aku. Yang ketiga, tidur awal. Nabi SAW dalam suatu hadis Nabi sebut, kana Nabi SAW yakrahu an-nawma qabla al-isya'i wal hadisu ba'daha. Nabi SAW ini membenci tidur sebelum isya dan bercakap-cakap selepas daripada solat isya. Dengan maksud Nabi ini tidur awal. Kita ni lepas isyak tu lah cari kawan tu kan, jumpa lepak mana-mana. Sekarang ni kedai tutup pukul 12. Boleh lah. Lepas tu pula nak bangun awal, memang tak dapat lah kan. Jadi usaha itu ada. Dan amalkan satu sunnah yang Nabi tak pernah tinggal, iaitu qailul lail. Tidur sejenak sebelum daripada salat zuhur. Kalau kita amalkan qailul lail, kita memang berasa segar. Pagi tu bukannya cara orang yang tidur lewat. Kalau bangun solat malam, memang kita segar. InsyaAllah tuan-tuan, kita sama-sama amal. Yang ketujuh, sebelum saya tutup lagi, baki dalam 5 minit insyaAllah. Rasulullah SAW bersabda, salamatul insan fi hifzatil lisan. Dengan maksud keselamatan manusia ini bergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Dan lisan inilah, lidah inilah yang menyebabkan banyak pahala kita bocor. Sebelum sampai akhirat dah bocor. Pahala tu dah bocor tengah jalan. Sebab kita mengumpat orang, kita mencaci orang, kita bercakap benda yang kita tidak tahu kebenaran ataupun kesalahannya pun, itu adalah satu benda yang tidak betul. Kafa bil mar'i kadhiba, kata Nabi. Cukuplah seseorang itu dihukum sebagai pendusta di masa dia menceritakan benda yang dia tahu semuanya. Dia tahu semua perkara, banyak semua benda dia tahu kat dalam tu. Tapi dia tak tahu betul atau salah pun cerita. Dia main cerita je kau. Cukuplah ianya sebagai pendusta. Dari tips yang ketujuh ini, menjaga lidah. Pahala Ramadan, kalau kita tak jaga lidah kita, ya Allah, banyak pahala kita bocor. Mulai sekarang ni, orang tak bercakap dengan lidah dah, tuan-tuan. Tak bercakap dengan lidah dah. Banyak dengan handphone. Dulu handphone mendekatkan yang jauh dengan yang dekat. Sekarang ini handphone ni menjauhkan yang dekat dengan yang jauh. Dengan maksud begitulah. Mana menjauhkan yang dekat. Sebab apa? Duduk semeja pun masing-masing main telefon. Tujuan dia sebenarnya untuk mendekatkan yang jauh, untuk kita dapat call orang yang duduk jauh-jauh kan. Tapi sekarang duduk semeja pun bakal main telefon masing-masing, menjauhkan yang dekat. Tuan-tuan, jaga lisan kita, jaga tangan kita. Tangan kita lah sekarang ni, tutang. Macam-macam isu. Ni tak kena, ni tak kena.
Kan? Kita pun tak tahu. Allah Ta'ala a'lam lebih baik. Kan? Sekarang trend sekarang ustaz-ustaz pula. Ada puak ni, ada puak ni, ada puak ni. Maksudnya. Kan? Jadi elakkan untuk kita berada dalam kekhilafan. Khilafan walaupun khilaf itu adalah satu rahmat kata para ulama. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW ini suka kalau kita ini banyak diam daripada bercakap. Kenapa? Kathura kalamuhu kasura sabtu. Banyaknya kalamnya, perkataannya, banyaklah salahnya. Dan Nabi SAW sebut, alaika bitulis samta fa innahu mutarradatus syayatin wa auna lak ala amdi dinik. Hendaklah engkau lebihkan banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan syaitan dan menolongmu terhadap urusan agama. Ya Allah, kita beramal, kita jaga diri kita, kita jaga mulut kita daripada kita bercakap dengan perkara yang bukan, yang sia-sia, yang tak ada manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Daripada seorang Islam yang baik, iaitu meninggalkan perkara yang tidak penting baginya. Banyak dalam percakapan ini kita cerita orang ni, kan? Baiklah kita cerita untuk kebaikan diri kita. Yang terakhir pada hari ini, iaitu kita muhasabah diri kita. Kita cek amalan kita, setakat mana yang kita dah buat, setakat mana yang kita perlu buat, dan kita tambah baik. Kerana disebutkan asibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kamu sebelum diri kamu ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita muhasabah diri kita, dengan kita semua amalan kita, dan di penghujungnya nanti Ramadan yang akan tiba, kita akan boleh tingkat dan baikkan amalan untuk ianya diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekadar itu saja perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada episode yang akan datang, jika diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala.